je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah datang, telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk pun dengan Tuhan kami. Dan ketahuilah wahai kaum kami, bahawa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak. Surah yang kita baca ni dinamakan surah Al-Jin, yang berkait dengan makhluk yang gaib daripada makhluk Allah dan hamba-hamba Allah, yang dikenali dengan golongan jin yang wajib kita beriman adanya mereka. Mereka ditaklifkan sebagaimana kita manusia juga, supaya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau tak percaya adanya jin, jadi kafir. Macam tak percaya pada adanya malaikat. Golongan ahli falsafah, golongan ahli sains yang percaya pada yang zahir saja, tak percaya adanya jin. Quran memberitahu adanya makhluk jin. Surah ni termasuk di kalangan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika belum adanya negara yang ditegakkan. Ketika Nabi SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum berjuang menentang kaum musyrikin, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah memberitahu, wahai kamu manusia, mu ni sombong sangat, kamu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasa lebih sangat. Di sana ada satu golongan makhluk Allah yang kamu tak nampak. Makhluk ni beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini mengesahkan perbualan jin, mengesahkan pendedahan mereka
bahawa di kalangan mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Macam manusia lah juga. Ada beriman dan ada yang kafir. Dan mereka ditaklifkan dengan hukum syarak. Oleh kerana itu mereka mengaji sebagaimana manusia juga mengaji. Mereka datang ke masjid sebagaimana manusia datang ke masjid. Dan mereka mengikut ulama di tempat masing-masing. Di negeri yang mazhab Syafi'i lah mereka. Negeri yang mazhab Hanafi lah mereka. Maliki lah, Hambali lah. Tempat orang Yahudi, jin ikut agama Yahudi. Tempat Hindu, jin ikut agama Hindu. Dia bergaul dengan masyarakat, mendengar perbualan masyarakat manusia dan mempengaruhi kehidupan mereka. Allah Ta'ala mendedahkan secara wahyu ada kumpulan jin yang mendengar Al-Quranul Karim. Khilaf ulama, adakah Nabi dapat melihat mereka ataupun Nabi tak dapat melihat mereka? Nabi tengok mereka ataupun Nabi tak tengok? Mengikut jumhur ulama, ayat ini mengesahkan Nabi tak tengok mereka. Mereka saja yang melihat Nabi SAW dan mendengar Nabi SAW baca Quran. Mengikut riwayat hadis-hadis yang menafsirkan ayat ini, yang menceritakan ketika Nabi SAW pergi ke Pasang Ukaz. Pasang Ukaz ialah satu pesta, tempat orang Arab berpesta. Kabilah-kabilah Arab berhimpun di situ. Nabi pergi di situ. Nabi mengajak kabilah-kabilah Arab beriman kepada Allah. Dalam perjalanan balik, Nabi semayang dengan sahabat-sahabat dia. Dalam masa yang sama ada rombongan jin. Mengikut riwayat para ulama, apabila kumpulan syaitan. Kumpulan syaitan ialah kumpulan jin yang jahat. Macam manusia syaitan juga. Manusia ada syaitan juga, bukan sahaja jin. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan hati manusia ialah berjin dan manusia. Tuhan sebut dalam Quran. Syaitan ni ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Syaitan jin dia menipu, syaitan manusia menipu juga. Dengan berbagai-bagai godaan supaya orang lari daripada Islam. Kumpulan syaitan ni suka mencuri rahsia-rahsia langit. Bersahabat dengan syaitan manusia. Ahli-ahli nujum. Ahli-ahli nujum yang membuat ramalan perkara yang akan datang. Maka syaitan ni beritahu, sebahagian daripadanya syaitan ni pelawak. Dia beritahu ada betul, ada tak betul. Selama ini mereka dapat mencuri rahsia langit. Tiba-tiba berlaku peristiwa yang menakutkan. Mereka direjam oleh api serangan daripada langit, iaitulah taib-taib bintang. Seripahan-seripahan bintang yang mengejam mereka, menyebabkan mereka tak boleh nak curi rahsia langit. Lalu syaitan yang mengadu kepada ketua dia, Iblis. Iblis ni panjang umur, sejak Nabi Adam sehingga kiamat, baru dia mati. Puak-puak syaitan yang mengaju ke Iblis, ketua dia. Apa sebab kami tak boleh nak curi, nak ambil rahsia langit? Lalu Iblis beritahu mesti ada satu perkara yang sangat besar.
Lalu dia membahagikan kumpulan-kumpulan supaya menyiasat di seluruh pelosok bumi, timur dan barat, utara dan selatan. Tiba-tiba satu rombongan terserempak dengan Nabi SAW bersemayang dengan sahabatnya. Mengikut satu riwayat semayang subuh, Nabi baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengikut satu riwayatnya. Mereka tengok Nabi sedang sembahyang dengan sahabat-sahabat dia. Nabi baca Quran dan mereka dengar Quran. Bila Nabi rokok, sahabat dia rokok. Nabi sujud, sahabat dia sujud. Nabi bangun, sahabat dia bangun duduk. Begitulah ikut. Mereka kagum melihat betapa sahabat-sahabat Nabi ni ikut Nabi apa Nabi buat. Dan mereka kagum dengan ayat Quran yang dibaca. Ada kan mereka mengatakan, apa yang dibaca ni lebih kurang dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan kalangan tu ada jin yang pernah mendengar agama Yahudi. Lalu mereka memberitahu kepada kaum mereka. Mereka mengaku beriman kepada apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran mendedahkan peristiwa ini. Dalam keadaan Nabi tak tahu pada awalnya mereka makhluk ghaib. Turun wahai menceritakan, wahai Muhammad, ada satu rombongan bertemu denganmu, dengan sahabat-sahabatmu, mu baca Quran. Mereka kagum dan mereka beriman kepadanya. Dan selepas itu mereka hantar rombongan untuk bertemu dengan Nabi SAW yang kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam.